tersebut ar-rahan, kita ada asy-syahadah, saksi, dan kita ada dhaman, dan kita juga ada kafalah. Ia termasuk dalam senarai apa? Berfungsi sebagai tawthiq, akad, dan kita gunakan rahan ini sebagai penguat, backup kepada akad. Itu fungsi dia. Kita telah terangkan dan jelaskan kepelbagaian fungsi akad-akad yang ada dalam syariat. Ada lebih 20 akad. Bab yang sebelum ini, qard misalnya, dia adalah akad yang bersifat tabarruk, suatu bentuk tabarruk yang kita berikan kepada orang lain. Cuma tabarruk ni dia ada dua jenis. Ada yang dipulangkan semula, seperti qard, kita bagi hutang dan orang tu pulangkan semula. Ada tabarruk yang dipulangkan semula, ain yang sama. Jadi tabarruk ni dia ada tabarruk dengan manfaat. Kita mensedekahkan manfaat kepada dia, iaitu akad apa? Akad memberi pinjam barang. Kita pinjamkan barang selama 5 hari, kereta kita pinjam, tak perlu bayar. Maksudnya selama 5 hari kita berikan kepada dia manfaat kereta. Beri pun tidak juga, kita membenarkan dia menggunakan. Faham tak? Sebab itu dia tak boleh nak sewa pula pada orang lain. Dia tak boleh apa? Sewa pula pada orang lain. Bukan kita bagi manfaat tu pada dia, kita benarkan dia guna sahaja. Kalau kita bagi manfaat tu pada dia, maksudnya dia boleh sewakan manfaat itu pula kepada orang lain. Kalau hutang pula, dia pulangkan tapi bukan barang yang sama. Kalau pinjam, dia pulangkan barang yang sama. Mesti baru dipanggil ariyah. Pinjam kereta, kereta yang sama lah dia pulangkan, itu baru panggil pinjam. Kalau qard, dia hanya memulangkan mithil je, bukan ain barang yang dia pinjam, yang dia hutangi, tetapi mithil. RM10 dia pinjam, maksudnya dia pulangkan mithil kepada RM10, bukan ain. Tetapi contohnya dia pinjam kita RM10, sampai waktu kena bayar dia tak guna lagi RM10 tu, maka dia pulangkan balik RM10 yang sama. Itu pulang, faham? RM10 yang sama ke, RM10 yang lain ke, yang pastinya dia kena pulangkan RM10. Jadi rahan ni dia adalah suatu akad yang berfungsi sebagai tawfiq, backup. Dan akad dibahagikan kepada apa? Jaiz minat tarfain, lazim minat tarfain. 3. Yang ketiga, jaiz min tarfin wa lazimun min tarfin akhar. Rahan ini dia termasuk yang nombor 3. Dia adalah jenis akad yang jaiz dari satu pihak dan lazim dari pihak yang lain. Apa maksud jaiz dan lazim? Maksud jaiz dan lazim itu adalah merujuk kepada adakah boleh difasahkan ataupun tidak secara bebas. Kalau dia boleh difasahkan secara bebas, itu dipanggil jaiz. Kalau dua-dua pihak ada hak itu, maka dipanggil minat tarfain. Bila masa dia boleh tarik balik, tak nak terus, tidak mau meneruskan akad, pulang, itu dipanggil jaiz minat tarfain. Rahan ni dia jenis jaiz min tarfin wa lazim min tarfin akhar. Siapa yang bila masa boleh untuk membatalkan ataupun membubarkan akad ni? Siapa antara dua orang? Rukun kepada rahan ni, dia ada apa? Rahin, orang yang menggadai; murtahin, yang menerima gadaian; marhun, barang yang digadai; marhun bihi, hutang yang kerananya diletakkan cagaran;
kemudian apa? Sirah. Jadi dia ada dua pihak yang terlibat. Pihak yang akad rahan bagi dia itu adalah jaiz adalah siapa? Murtahin. Yang lazim siapa? Rahin. Maksudnya apa? Bila seseorang telah menggadai sesuatu barang, dia tidak boleh sesuka hati tarik balik sehinggalah dia lunaskan hutang bayaran, barulah dia boleh ambil balik marhun dia. Dalam istilah diguna apa? Barulah dia boleh fakkur rahan. Selagi dia belum bayar, ada berbaki, dia tidak ada, dia belum lagi, dia panggil apa? Belum lagi ikatan rahan dengan barang tu terlerai. Ada pemurtahin, dia jual barang secara bertanggung. Benda ni diamalkan secara meluas ni. Kan tadi kita sebut tadi cagaran overdraft. Satu orang yang buat pinjaman cagar rumah dia, itu digunakan cagaran. Pihak yang boleh bila-bila masa untuk tidak mahu meneruskan akad rahan ni adalah murtahin. Sebenarnya dia semasa menjual barang kepada pihak B secara berhutang, dia meminta supaya pihak B letakkan sesuatu cagaran. Itu syarat dia. Kalau kamu nak beli secara bertangguh, muajjal, syarat dia adalah sesuatu perlu diletakkan sebagai cagaran. Dia letaklah sebagai cagaran. Kemudian murtahin rasa dia tak perlukan cagaran tu. Dia kata tak perlulah, saya cancelkan balik di tengah-tengah akad tu. Dia rasa dia tak mahu ambil cagaran daripada pihak rahin. Maka terpulang pada dia. Itu hak dia. Dia nak teruskan boleh, dia nak cancelkan boleh. Tapi kalau dia dah cancelkan, dia tak boleh nak minta semula. Faham tak? Jadi orang yang membuat pembiayaan untuk membeli kereta contohnya, rumah contohnya, dengan bank kan, pembiayaan yang secara Islami, maka contohnya dia beli rumah, dia punya geran rumah tu diletakkan dekat bank, geran kereta tu letak dekat bank, geran. Sampai kita telah membuat pembayaran tertentu, barulah kita boleh tuntut geran. Tanya orang yang beli kereta, betul tak Farid? Tak ada geran. Oh, ni beli cash. Silap pula. Okey, letak geran kereta tu. Tak geran kereta sampai contohnya kita dah bayar 80% ke berapa saya tak ingat, baru kita boleh tuntut geran tu. Jadi apa faedah geran tu? Maksudnya kereta itu dijaga. Apa maksud dijaga? Tiba-tiba kita tak buat bayaran, adalah berapa bulan, so dia akan jual kereta kita. Jadi bila geran tu ada, mudahlah dia melakukan proses jualan. Faham tak? Cuma bila nak diislamikkan, dia ada kaedah dia lah. Kaedah dia adalah membuat akad cagaran. Dia menjual kita secara baik bitaksir, ansuran, dan meminta cagaran. Okey. Dan kalau dia dah jual kereta kita, dia hanya boleh ambil jumlah baki je daripada hutang. Dia dah ambil semua. Kalau jualan kita lagi tinggi daripada baki, faham? Tapi kalau lagi rendah, dituntut lagi lah. Kalau jualan tu tak mampu pun untuk menyempurnakan baki hutang, so kita masih lagi berhutang. Kalau kita tak bayar juga, dia boleh membuat tuntutan kepada, adalah badan yang menyelenggara ni, orang hutang ni, dan kita diisytiharkan muflis. So barang kita yang lain pula boleh ambil. Asalnya barang kita yang cagar dia boleh ambil, tapi tak cukup barang kita yang lain, isytihar muflis. Lepas ni bab iflas, muflis. So murtahin boleh tidak mahu meneruskan, pulang, jaiz. Jadi rahan ni tadi kita telah nyatakan dia adalah sebagai backup kepada akad yang melibatkan hutang. Dan Quran pun ada kan, rahan ni Quran sebut, idza tadayantum
Daripada ayat dia panjang ayat tu. Wa at-taghala in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan fa lam yakuna rajulain tardawna wa tuzakkir ahadahum wa la ya'ba ash-shuhada idha matu. Apa ayat sebelum farihanun maqbudah? Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Farihanun maqbudah. Farihanun maqbudah. Jadi akar rahan ni Al-Quran disebut dalam Quran. Kalau kamu dalam keadaan musafir, tak ada saksi yang boleh menjadi saksi kepada hutang kamu. Jadi saksi juga backup kepada kita punya akad. Jadi satu orang bila dia nak buat akad, dia kena tahu backup dia, supaya dia di masa-masa akan datang dia boleh mempunyai sandaran bagi akad dia. Kalau akad dia togel je, faham? Akad dia togel, maksudnya dia dengan orang tu je, tak ada apa-apa yang menjadi backup. Terpulang pada dia, adakah dia melihat dia berurusan dengan orang tu pada perkara itu tidak memerlukan sebarang sandaran. Kalau dia rasa macam tu, tak payah. Tapi kalau dia rasa tak pasti, orang tu pun dia tak kenal sangat, maka dia buatlah sesuatu sebagai backup dia. Contohnya saksi, contohnya pakai guarantor, dhaman, contohnya pakai gadai. Ini semua pilihan. Diberi option, khiyarat kepada pengguna untuk dia melihat apakah yang lebih munasib dalam dia nak mengendalikan akad tersebut. Kalau munasibnya rohan. Kalau munasibnya saksi saja, saksi. Kalau tak, bukan saksi saja, kita perlukan guarantor. Faham? Guarantor, penjamin dan seumpamanya. Okey, itu dia punya pengenalan bagi akad rahan, maksud dia, objektif dia, tujuan dia. Baca. La yasihu إلا بإيجاب وقبول ويشرط فيه مقتضاه وتتقدم المرتهن به. La yasihu illa bi ijab wa qabul. Macam biasa, dalam akad perlu ijab, perlu qabul, perlu agreement. Pelafaz dia, persirah dia. Fa'in ويشرط فيه مقتضاه وتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقل كالإشهاد أو ما لا غرض فيه صح العقل. فإن شرط فيه مقتضاه. Ini perkara yang perlu diketahui ketika membuat agreement. Tema-tema syarat-syarat yang kita ingin nyatakan, adakah boleh ataupun tidak. Selalu kita ulang, bukan asalkan dua orang bersetuju dengan syarat itu maka syarat itu jadi valid. Tidak. Syarat itu sendiri dia tertakluk kepada kebenaran syarak. Memang hadis menyatakan al-muslimun ala syurutihim, tapi kemudian ada istisna, kecuali syarat yang menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal, maka syarat itu tak muktabar. Faham? Syarat itu tak muktabar. Walaupun ada sebut agreement, tetap tak muktabar. Satu orang dia buat pinjaman, meletakkan syarat kena bayar lebih, walaupun ada sebut, tetap tidak muktabar. Illa idza ahalla haraman aw harrama halalan, maka la yu'tabar. Sekarang ni contohlah dalam akad rahan ni nak meletakkan syarat-syarat seperti berikut. Apa contoh syaratnya? Fa in syurita fihi muqtadah. Dalam akad rahan tu diletakkan sesuatu syarat dengan sifat seperti berikut. Dia ada 3, dia bagi contoh. Satu, dia letak syarat yang mana sesuai dengan muqtada akad. Sesuai dengan muqtada akad. Muqtada akad ni maksudnya objektif daripada akad tu. Contohnya, okay, saya beli barang ini dengan kamu dengan syarat barang ini milik saya selama-lamanya. Contoh.
Sebenarnya perkataan barang ini dengan syarat barang ini milik saya selama ini tak boleh sebut pun. Sebab muqtada daripada akad jual memang milik selama-lamanya. Itu dia panggil muqtada. Tak perlu sebut pun. Tapi disebut juga. Contoh, apakah kesan daripada sebut? Kesan baharu yang tak ada kalau tak sebut. Tak ada apa-apa. Faham? Cuma di-highlightkan juga. Dalam kitab dia hanya sebut takkid saja. Dia bukan syarat yang taksis. Tetapi syarat yang taksis ni bawa benda baru, yang kalau dia tak ada maka akan memberi natijah beza. Tak, dia bukan taksis. Dia adalah syarat takkid. Contohnya, dia meletakkan syarat taqaddum murtahin bihi. Diutamakan murtahin dengannya marhun. Maksudnya nanti saat orang ni muflis, dia letak syarat, maka murtahin lebih layak menuntut bayarannya daripada barang itu berbanding ghurama yang lain. Dia letak syarat macam tu. Sebab bila orang muflis, maka dia punya pemiutang semua berebut nak dapat bayaran mereka daripada harta orang tu. Contohnya ada 10 murtahin. Bukan 10 murtahin, 10 ghurama. Semua menuntut bayaran mereka daripada hasil jualan apa? Barang-barang si muflis itu kan. Maka semasa dia buat akad ni, rahan, dia letakkan term ni. Sekiranya pihak penghutang jatuh muflis, maka hendaklah jualan barang yang digadai itu hasilnya diberi kepada murtahin terlebih dahulu sebelum kepada ghurama yang lain. Dia letak syarat macam tu. Sebenarnya kalau dia tak letak pun memang begitu pun cara pengurusan dia. Faham tak? Maksudnya masa bank ke pihak yang membuat jualan ni, dia jual, maka hasil jualan barang yang ada cagaran, hasil itu akan diberikan kepada murtahin dahulu. Kalau ada baki, barulah diberi kepada orang lain. Itu memang konsep dia pun. Dia tak sebut pun, memang macam tu. Itu yang dimaksudkan. Apa yang dia sebut itu sebenarnya muqtada akad rahan. Dia sebut lagi, itu dia panggil takkid. Fa in syurita fihi maslahatun lil aqdi. Dan kalaulah disyaratkan padanya perkara yang ada maslahat bagi akad. Kan kita belajar kan, syarat-syarat dalam akad dia ada berapa? Dia ada 3 jenis syarat. Dia dipanggil syartun mufsidun, syartun mu'tabarun, syartun laghin. Faham? Syarat-syarat yang ditambah dalam agreement, ada syarat yang dipanggil mufsid, merosakkan akad. Kalau dia tak ada, sah. Kalau ada, jadi tak sah. Ada syarat yang mana muktabar. Maksudnya, oleh kerana dia disebut, maka ia perlu diraikan. Dia valid, dia berfungsi, boleh jadikan hujah ketika berbicara bahawasanya syarat itu telah ditambah dalam agreement, klausa itu ada. Dan yang ketiga adalah apa? Lari. Ada ke tak ada apa-apa farq. Faham? Lara. Ada ke tak ada ke, dia tak ada apa-apa farqun. Sah pun tidak, tak sah pun tidak. Wujudu kal adam. Faham? Itu dipanggil lara. Jadi yang ni contohnya dia meletakkan itu hukum. Jadi kita kena tahu pula apakah syarat yang akan merosakkan akad. Syarat yang akan merosakkan akad antaranya adalah syarat yang bertentangan dengan konsep akad atau objektif akad. Macam tadi lah. Dia jual barang dengan syarat pemilikan mustari hanya 99 tahun je. Bukan freehold. Beli rumah kan, dia ada pegangan bebas, freehold. Maksudnya selama-lamanya. Dia ada 99 tahun sahaja. Biasa tengok kan iklan kan. Itu maksudnya selepas 99 tahun kerajaan berhak untuk ambil tanah tu. Kalau dilihat ada apa? Ada maslahat ke, pembangunan ke, dia tak ada langsung hak untuk lawan. Itu dia panggil 99 tahun. Jadi macam mana letak syarat tu?
Sedangkan jual beli ni selama-lamanya lah. Okey, ataupun maslahat bagi akad. Tujuan kita letak syarat tu pada akad rahan ni untuk kemaslahatan akad, kebaikan akad. Contohnya, okey, saya setuju untuk buat gadaian, tapi saya nak ada saksi yang menyaksikan kita punya akad ni. Nampak tak? Gadai ni dia adalah akad untuk backup. Dia pun di backup lagi. Dia tu adalah apa? Akad untuk backup sesuatu akad. Tapi dia itu pun boleh di backup lagi dengan lain pula. Dia itu apa? Saksi. Nanti orang tu nafikan pula, mana ada kamu gadai barang dengan saya? Tak ada. Dia nafi. So dia boleh rujuk saksi tu. Saksi tu menyaksikan. Dia sekarang ni yang menjadi saksi kepada akad ni peguam. Tanda tangan depan peguam kan. Au ma la gharada fihi, ataupun diletakkan sesuatu syarat yang tak ada gharad. Tak ada apa-apa. Contohnya dia gadaikan hamba dia letak syarat. Okey, saya gadaikan hamba saya ni dengan syarat hamba saya ni mesti makan kacang. Tak ada apa-apa dia punya gharad. Sahal aqdu. Maksudnya syarat tu ada, tak menjejaskan akad. Tak ada pun tak menjejaskan akad. Okey. Wujudukal adam. Dia tidak ada apa-apa fungsi dalam kesan, dalam natijah tadi. Sahal aqdu. Sah akad walagha syartul akhir. Wa in syurita ma yadurrul murtahin batala ar-rahnu. Kalaulah diletakkan syarat dengan sesuatu syarat yang memudaratkan murtahin. Murtahin mudarat. Dia kata okey, saya gadai barang ni, tapi bila saya tak boleh bayar hutang, kamu tak boleh jual barang ni. Dah apa faedah ni? Faham? Memang kita nak jual pun. Isyarat ni apa faedahnya? Contoh kan? Maka tak sah. Dia ini contoh syaratun mufsid, merosakkan akad. Batalar rahnu. Wa inna fa'al murtahinah wa darra rahina ka syarti manfaati li murtahin batala syartu. Wa kadar rahnu fil asari wallahu alam. Kalau diletakkan syarat, murtahin diletak syarat, yang mana syarat itu memberi manfaat pada dia sebagai penerima gadaian, memudaratkan penggadai. Contohnya, okey, selama mana kereta ini dalam tempoh gadaian, penggunaan kereta ini hak saya. Kalau gadai 2 tahun, selama 2 tahun dia boleh guna kereta tu. Murtahin letak syarat seperti itu. Boleh tak? Tak boleh. Sebab memudaratkan rahin. Syarat itu batal, rahan itu pun batal. Dua-dua batal. Wallahu a'lam. Bila sesuatu barang digadai, dia tak semestinya barang tu ada